Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesihatan sehingga kita masih lagi bersama-sama di dalam majlis ilmu mengikuti untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita di dalam surah Al-Waqiah, surah yang ke-56 insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-52. Okey, pada ayat yang ke-52. Baik, sebelum kita sambung pada ayat yang ke-52, kita sedikit ulang kaji pada ayat-ayat yang sebelum ini, pertemuan minggu yang lalu, iaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara berkaitan tentang azab yang Allah akan timpakan kepada ashabus shimal, iaitu penghuni-penghuni neraka ataupun golongan-golongan kiri yang merujuk kepada penghuni neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar menyebutkan tentang azab yang bakal menimpa mereka sebagai satu peringatan, namun Allah Ta'ala juga menyebutkan apakah punca dan sebab mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan pada surah Al-Waqiah sahaja Allah Ta'ala menyebutkan ada 3 punca menyebabkan seseorang manusia termasuk dalam kategori ashabus shimal ataupun yang akan menghumbankannya ke dalam neraka. Yang ini tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-45, 46 dan juga 47. Okey, puncanya apa? Kalau pada ayat yang kelima 45 kata Allah, innahum kanu qabla dzalika mutrafin, iaitu mereka ini ketika di dunia adalah golongan mutrafin, golongan yang bermewah-mewah. Okey, golongan yang bermewah-mewah. Mutrafin merujuk kepada golongan yang bermewah-mewah. Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsir dia, kalimah mutrafin itu adalah mereka yang berada di dunia dalam keadaan senang lenang dan mencari kelazatan, kenikmatan untuk diri sendiri tanpa memperdulikan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Okey, maksudnya apa? Allah berikan nikmat kesihatan, Allah berikan nikmat kekuatan, Allah berikan nikmat rezeki, semua nikmat Allah beri. Tetapi dia hanya mempedulikan hanya kepada apa yang diperlukan oleh syahwat dan perutnya sahaja, tanpa dia pedulikan kepada perkara-perkara yang lain. Maksudnya dia tak menggunakan akal dia untuk berfikir nikmat yang saya dapat ni datang daripada mana, macam mana saya perolehi, siapa yang memberi. Dia tak menggunakan akal sebaiknya. Dan Al-Imam Ibn Kathir kaitkan bermewah-mewah itu tanpa mempedulikan perintah Nabi SAW, sebab Nabi telah menurunkan, telah memberikan kepada kita syariat, guideline di dalam kehidupan ni, yang ini perlu buat, yang ini perlu tinggalkan, yang ini yang haram, yang ini yang makruh dan sebagainya. Tetapi dia melanggar semua hukum-hukum di dalam kehidupan. Sebab itu bila disebutkan kalimah mutrafin, bermewah yang macam mana, adakah agama melarang? Jawapannya tidak. Tapi mutrafin di sini adalah bermewah-mewah sampai dia tak peduli perintah Nabi SAW. Jadinya pada ayat 45 ni, kenapa seseorang masuk neraka? Kesimpulan kita kata sebab dia tak beriman kepada Nabi SAW. Ini bahasa mudahnya lah. Cuma contoh di sini Allah kata dia bermewah tak pedulikan perintah Nabi SAW. Kenapa tak peduli perintah Nabi? Sebab tak beriman pada Nabi. Itu jawapan dia. Jadinya ayat 45, punca seseorang masuk neraka adalah kerana tak beriman kepada Nabi SAW. Ayat 46, wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Golongan yang masuk ke dalam neraka ni
punca kedua dia adalah kerana dia konsisten, yusirrun, degil ala hinthil azim, di dalam dosa yang besar. Al-hinthil azim, para ulama tafsir merujuk kepada asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan syirik kepada Allah, maka itulah menjadi punca dia dihumbankan ke dalam neraka. Jadi kita boleh nampak tuan-tuan, punca pertama masuk neraka, tak beriman kepada Nabi. Punca kedua kenapa masuk neraka, tak beriman kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan punca yang ketiga seseorang manusia masuk ke dalam neraka, iaitu Allah menyebutkan wa kanu yaquluna ay idza mitna wa kunna turaba wa idhama a inna lamab'utsun, iaitu mereka ni bertanya tentang apakah mereka ni kalau mati sudah menjadi tanah, sudah menjadi tulang belulang, adakah mereka ni akan dihidupkan semula. Dalam bahasa mudahnya tuan-tuan, punca ketiga seseorang masuk neraka adalah kerana mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Tak beriman kepada hari akhirat ni menjadi punca kepada mereka masuk ke dalam neraka Allah. Jadi 3 sebab yang Allah Ta'ala letakkan di sini, tak beriman kepada Nabi, tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada hari akhirat ini adalah menjadi asbab, punca seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dalam kefahaman yang lebih mudah tuan-tuan, sesiapa yang menolak rukun iman, Allah Ta'ala akan tolaknya ke dalam neraka di hari akhirat. Okey, ini yang Allah Ta'ala memberikan bayangan kepada kita, punca-punca sebab-sebab kenapa manusia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Okey, baik. Sekarang kita tengok pada ayat 51. Kita terus sambung pada hari ini. Sambungan kita di dalam ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun laakiluna min syajarin min zakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian Allah kata apa? Sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Di sini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan syirik dan orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat ini adalah sebagai golongan sesat, ad-dallun, dan juga golongan al-mukadzibun. Okey. Kalimah ad-dallun adalah golongan yang sesat. Sebab secara fitrahnya kita lahir di dalam keadaan beriman kepada Allah. Di alam roh kita telah beriman kepada Allah, percaya tentang kewujudan Allah. Namun di atas muka bumi ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan, menurunkan Al-Quran dan juga Rasulnya. Namun kita memilih jalan yang lain selain daripada jalan yang lurus. Sebab itu Allah memanggil mereka sebagai ad-dallun, golongan yang sesat. Dan Allah memanggil mereka dengan gelaran al-mukadzibun, golongan-golongan yang dusta ni adalah kerana mereka menafikan sesuatu kebenaran. Benda yang hari akhirat ni berlaku, hari akhirat ni ada, wujud. Tapi perbuatan kita menafikan, seolah-olahnya tidak ada kewujudan hari akhirat. Kita ambil rasuah, kita makan benda yang haram, kita melakukan maksiat, kita meninggalkan solat. Sebab apa? Seolah-olahnya kita tak yakin adanya hari pembalasan. Kenapa manusia berani melakukan maksiat? Sebab dia tak berapa yakin adanya hari pembalasan. Maka sebab itu Allah memanggil mereka sebagai golongan pendusta. Jadinya tuan-tuan, ayat 51 dan 52 ni bersambung. Allah memanggil apa? Wahai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berdusta, la'akilun, kata Allah. La'akilun, lam tu disebut sebagai at-taukid, penegasan. Benar-benar, pasti, confirm. Akilun, kamu akan makan satu makanan min syajarin min zakum. Ada satu makanan ni, dia daripada sebatang pokok di dalam neraka yang namanya adalah zakum.
Okey, ada satu buah di dalam neraka ni namanya buah zakum, dan ini adalah salah satu daripada makanan penghuni neraka. Jadi kat sini tuan-tuan, Allah hanya sebut secara umum zakum. Cuma kitalah yang kena mencari apa yang dimaksudkan dengan zakum. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan zakum? Okey, tuan-tuan dah tengok apa maksud zakum ni tuan-tuan? Cuba tuan-tuan buka Quran, tengok surah yang ke-37, surah As-Saffat, ayat yang ke-62. Okey. Kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan boleh buka, tengok surah As-Saffat, surah 37, ayat 62. Ayat 62. Okey. Di sini tuan-tuan, Allah menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum, kata Allah taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanan syurga itu adalah makanan yang lebih baik ataupun makanan zakum. Ni Allah taala tanya ni tuan-tuan. Di antara makanan penghuni syurga dengan makanan penghuni neraka daripada zakum, yang mana yang lebih baik? Sebenarnya ini bukan persoalan, bukan pertanyaan, tetapi ini adalah sebagai satu penghinaan. Benda dah confirm kan? Antara roti canai dengan roti canai yang dah basi, yang mana lebih baik? Tak payah jawab, kita faham dah. Sudah tentu roti canai yang lebih baik. Betul tak? Kan, antara air zam-zam dengan air mineral, yang mana lebih baik? Tak payah jawab dah. Kita dah tahu dah jawapannya. Jadi pertanyaan di sini adalah sebagai satu penghinaan. Allah tanya, antara makanan ahli syurga yang macam-macam hidangan dengan buah zakum bagi penghuni neraka, yang mana lebih baik? Sebab itu tuan-tuan perhatikan, tak payah bincang, nanti kita akan bincang kemudian. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut lagi, buah zakum ni buah apa? Buah zakum ni buah apa? Allah kata apa? Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Okay? Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menjadikan ada satu pohon dalam neraka yang diberi nama sebagai pohon zakum, sebagai siksaan kepada orang yang zalim. Allah memanggil golongan penghuni neraka ni sebagai golongan yang zalim. Golongan yang zalim ni, kenapa Allah panggil penghuni neraka sebagai golongan yang zalim tuan-tuan? Sebab Allah memberi peluang kepada seluruh manusia untuk masuk ke dalam syurga. Semua berpeluang, semua. Okey? Semua berpeluang masuk syurga. Kita ni lahir tuan-tuan, kalau ikut IC kita, tempat lahir kita ni adalah syurga mengikut Nabi Adam AS. Dan tempat kembali kita adalah syurga. Tapi kenapa masuk neraka? Sebab kita yang menzalimi diri kita. Kita melakukan maksiat, kita melanggar perintah Allah dan sebagainya. Jadi Allah kata, ada satu pohon dalam neraka namanya pohon zakum, sebagai azab kepada golongan yang zalim. Allah sambung lagi tuan-tuan. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia adalah, zakum ni adalah sebatang pokok, syajarah, takhruju, pokok yang keluar, fi asli, daripada asal, daripada tapak ni, daripada dasar al-jahim, daripada dasar neraka Jahannam. Tuan-tuan boleh nampak dah, Allah dah sebut dah dia punya sifat dia. Kita kata ni buah zakum. Buah zakum ni buah apa? Buah daripada pokok neraka. Pokok neraka ni macam mana? Allah kata pokok yang keluar daripada bumi neraka Jahim. Maksudnya dasar neraka ni tuan-tuan, ada satu pokok, iaitu namanya pokok neraka, pokok az-zakum. Kemudian Allah kata apa lagi? Tal'uha ni, talak ni maksudnya dia mayang dia. Kalau tuan-tuan suka pokok bonsai, tahu pokok bonsai? Ada orang sekarang dia buat kelapa bonsai tuan-tuan. Ada. Jual mahal tau pokok kelapa bonsai. Sekarang ada satu lagi pokok kelapa ni. Nama dia pokok kelapa Moses daripada Thailand. Harga 9,000.
Cuba type. Google lah. Lepas kelas Google dalam kelas. Type je pokok kelapa jual dekat Shopee tu, saya tengok 9,000 harga dia. Dia punya daun dia ada pokok kelapa, pokok pisang. Dia punya daun dia warna macam warna celoreng askar tu. Warna hijau dia ada 3 warna. Mahal lah. Saya pun tak tahu kenapa sampai tahap tu lah. Tapi ada pokok kelapa ni yang dibonsaikan. Kelapa bonsai ni bila tanya orang yang duk nursery ni, dia kata nak bantutkan kelapa ni, tengok mayang dia. Kan pokok kelapa ni dia ada dia punya apa tu yang macam kita kata apa tu yang macam jaring-jaring tu. Jaring dia akan keluar 3 hari 4 hari dia akan keluar. Kita potong dia akan keluar lagi. Dan pokok ni akan membesar mengikut jaring tu. Mula dia akan keluar jaring. Lepas tu pokok tu akan membesar. Jadi kalau kita nak bantutkan dia adalah memotong jaring tu. Keluar je terus potong supaya nanti pokok tu tak membesar, sebab dia akan membesar mengikut tu. Jadi Allah memberi kalimah ni tal'uha. Mayang dia, pokok ni ada mayang kan? Mayang dia kata Allah ka'annahu adalah seperti ru'usus syaitan. Ru'usus syayatin adalah seperti kepala-kepala syaitan. Ni bayangan. Okey, kepala-kepala syaitan. Kemudian Allah tambah lagi tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahum laakiluna minha famaliuna minhal butun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya penghuni neraka ini akan makan daripada buah zakum, maka mereka akan memenuhinya dengan buah zakum tu. Dia akan makan sampai perut ni senak, penuh dengan buah zakum. Okey. Kemudian Allah kata apa lagi buah zakum ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innalahum 'alaiha lasyauban min hamim." Kemudian sesudah makan buah zakum, mereka akan minum dengan satu minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Okey, ini makanan. Allah dah bayangkan dah. Makanan dia gabungan dengan air panas yang bernama hamim. Okey, sekarang kita dah nampak buah ni dia tumbuh dekat mana tuan-tuan? Tumbuhnya daripada dasar neraka jahim. Okey, itu yang isyarat pertama. Buah-buahnya menakutkan tuan-tuan. Tengok buah pun dah ngeri. Sebab tu Allah kata tal'uha ka'annahu ru'usul syayatin. Kepala-kepala dia pun dah nampak macam kepala syaitan. Ngerilah tuan-tuan, tak cantik buahnya. Mungkin baunya busuk, dia punya luaran zahirnya pun tak cantik dan sebagainya. Okey, kemudian tuan-tuan tengok lagi. Surah yang ke-44. Kita tengok lagi Allah Taala sebutkan sifat lagi. Tengok surah yang ke-44 ayat yang ke-43. Surah Ad-Dukhan, surah 44 ayat yang ke-43. Okey, sekarang kita dah nampak dah. Buah zakum, buah yang tumbuh daripada dasar neraka jahim. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita bayangkan, kalaulah seseorang tu duduk di neraka yang atas, dia terpaksa makan buah ni tuan-tuan, dia akan menyelam, gambaran lah, menyelam sampai ke dasar neraka untuk mengambil buah ini untuk dimakan. Nak turun ke dasar tu tuan-tuan menambahkan lagi azab, sebab lagi bawah neraka lagi azab deritanya. Okey, tengok ayat surah Ad-Dukhan ayat 43. Allah kata apa tuan-tuan? Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, adalah makanan kepada orang yang banyak melakukan dosa. Al-athim, orang yang banyak buat dosa, inilah makanan dia, inilah hidangan dia. Kemudian Allah sebut kepada kita, sekarang ni buah tu macam mana jenisnya, rasa macam mana? Kata Allah, kalmuhli yaghli fil butun, dia adalah seperti muhul yaghli fil butun. Kalau tuan-tuan tak terjemah, dia kata apa? Adalah seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Itu zakum tu. Tadi kita tengok pokoknya daripada mana? Pada surah Ad-Dukhan Allah explain pula sifat dia. Dia adalah seperti minyak kotor yang mendidih dalam perut. Dalam bahasa kita tuan-tuan, dia seperti minyak tar. Tar jalan tu, itu minyak tu.
Itu yang akan dipenuhi di dalam perut penghuni-penghuni neraka. Penuh tuan-tuan, bukan makan sikit. Tuan-tuan pernah tengok tak orang tar sampai berasap kan, minyak panas kan, hitam. Benda tu akan dimakan sampai penuh perut ni, sampai penuh. Yang ini Allah Ta'ala sebutkan. Dan Allah kata apa? Kaghalyil hamim, seperti. Ka kat situ adalah seperti. Ghalyi iaitu mendidih. Al-hamim, air yang panas. Dia bukan air tuan-tuan, dia makanan, tapi dia mendidih macam air yang mendidih. Okey. Kemudian Allah kata apa? Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Ambil. Dah dimakan macam tu tuan-tuan, makan sampai senap. Kita makan senap pun azab tau. Makan apa yang paling sedap? Nasi biryani kari kambing, ARR, bistro. Contohlah. Tapi suruh makan. Kita dah makan dah. Kenyang dah. Makan lagi. Kenyang dah. Makan lagi. Tuan-tuan kata apa? Kau nak bunuh aku ke? Makan benda sedap sampai senap pun azab. Apatah lagi makan benda yang tak sedap. Makanan yang menambah azab. Lebih lagi menambahkan lagi azab bagi penghuni-penghuni neraka. Okey, jadi kita dah faham dah. Bila Allah kata di sini la'akilun, Allah menjadi satu jaminan confirm. La dekat situ, kalau tuan-tuan perhatikan surah Al-Waqi'ah, patah balik surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan perhatikan kalimah la'akilun. La tu kat situ adalah bermaksud taukid, penegasan. Confirm. Kamu buat maksiat, kamu melakukan dosa masuk neraka, makanan kamu tak ada makanan lain dah. Inilah makanan kamu daripada pohon, iaitu buah zakum. Okey, surah Al-Waqi'ah ayat 52. Kemudian Allah kata apa tuan-tuan? Famali'una minhal butun. Famali'una minhal butun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan makanan itu akan memenuhi perutmu dengannya. Tuan-tuan makan, ayat 53 tuan-tuan makan sampai senak, dan makanan itu mendidih seperti air yang panas. Okey. Tuan-tuan perhatikan kalimah fa dekat situ. Kita bincang sikit tuan-tuan dari sudut ilmu nahwu. Allah ada guna kalimah fa dekat sini. Kemudian ayat 54 Allah gunakan lagi sekali fasyaribun. Ada kalimah fa dekat sini. Okey? Baik. Fa dekat sini tuan-tuan diterjemahkan sebagai maka. Okey, fa dekat situ diterjemahkan sebagai maka. Tetapi kalau kita belajar bahasa Arab dari sudut nahwu saraf, fa dekat sini bukan sekadar maka, tapi dia bermaksud segera. Contoh kita nak tengok sikit. Bila Allah kata apa? La'akiluna min syajarin min zakum. Mereka ni mesti akan makan satu buah namanya buah zakum di dalam neraka. Kemudian Allah kata famaliun. Dia akan makan segera sampai penuh perut dia. Dia bukan makan sikit-sikit tuan-tuan. Sikit. Benda kan panas. Benda kan azab. Dia bukan sikit-sikit. Tapi Allah kata makan macam gelojoh. Fa dekat situ memberi maksud cepat. Dia akan makan gelojoh sampai perut dia penuh. Sampai penuh. Dan dia menambahkan lagi azab. Famali'una minha butun. Kemudian Allah sambung lagi. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Dia dah makan sampai senak tuan-tuan. Dah menjadi azab. Allah kata fasyaribun. Dia makan segera lagi. Dia minum pula. Segera. Dalam keadaan gelojoh. Daripada satu minuman yang bernama Al-Hamim. Air yang mendidih. Kita kalau minum air panas tuan-tuan, minum sedut. Kita minum nipis je sebab rasa panas kan. Kemudian kita lepaskan, bagi sejuk sikit, lepas tu minum lagi. Tapi Allah membayangkan penghuni neraka ni, dia minum dalam keadaan gelojoh. Dengan huruf fa dekat situ. Fa tu memberi gambaran gelojoh.
Okey, saya minta maaf, saya nak share je, saya kadar share. Kalau kita belajar ilmu saraf, nahwu saraf, semalam minggu lepas kita dah sebut sikit dah. Ada satu ilmu ni disebut sebagai al-ataf. Al-atfu ataupun kita sebut al-ataf. Ini dipecah pada dua, ini grammar Satu dipanggil sebagai ma'tuf alaih. Ma'tufun alaih. Satu lagi dipanggil sebagai ma'tuf. Okey, ada ni ilmu ni penting tau supaya kita baca tadabbur, kita faham. Misal, huruf ataf ni dia ada 10 huruf. Ada 10. Dia ada huruf waw yang kita sebut dan. Saya minta maaf kalau ini sebab salah. Dia ada dan. Dia boleh jadi au. Dia boleh jadi fa. Dia boleh jadi hatta. Dia boleh jadi am. Dia apa lagi? Dia boleh jadi lakin. Ada lagi 4, ada 10. Dia ada macam-macam jenis ni. Fungsi dia, fungsi dia, contoh, kalau orang buat tulis dalam bahasa Arab, misal kita kata kharaja al-mudarrisu fattalibu, kita kata guru telah keluar daripada kelas, fattalibu, diikuti dengan pelajar. Maksudnya bila Allah bila digunakan kalimah fa dekat sini, kita faham. Kan, ni tak selesai guna kalimah fa. Okey. Kalau kita terjemahkan, guru keluar daripada kelas dan pelajar pun keluar. Okey, maksudnya kita nak kata cikgu keluar dulu, kemudian pelajar pun keluar. Itu maksud dia. Dia gunakan kalimah fa dekat sini. Okey, fa. Kalau dia guna kalimah waw, guru keluar sama-sama dengan pelajar, serentak. Okey, ini namanya ataf. Dia hanya ataf ni, kalau kita belajar tinggi sikit, dia ada pada huruf dia. Contohlah, ni fa'il, ni fa'il. Fa'il, dan ini berbaris dhammah depan. Fatalibu ni disebut sebagai maktuf, dia akan pada dhammah mengikut ni. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Saya buat saya bersalah nak explain, tapi nak bagi gambar nanti kita akan tengok pada ayat Quran nanti. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan, ada beza kalimah fa ni yang kita akan bincang lagi. Fa ni dengan kalimah thumma. Thumma ni maksudnya kemudian. Dia disebut ilmu nahwu ni sebagai at-tartib. Dia berturutan. Okey, dia berturutan. Lepas ni berlaku, ni berlaku. Dia tak akan potong. Dia tak akan salah satu, tak. Dia mesti benda ni berlaku, baru benda ni berlaku. Jadi dekat sini para ulama bincang sedetail ni supaya kita nampak gambaran. Contoh bila Allah gunakan kalimah fa ataupun bahasa Arab sebut fa al-ataf ni, maka selepas guru keluar baru pelajar keluar. Tempoh dia macam mana? Tempohnya singkat. Sekejap. Cikgu keluar terus keluar. Tapi kalau Allah guna ataupun bahasa Arab gunakan summa, dia berturutan tetapi merujuk pada tempoh yang panjang. Cikgu dah keluar mungkin dah sejak, kemudian baru pelajar keluar. Okey. Jadi sekarang ni kita nak bagi gambaran. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang Allah Taala sebutkan, lepas penghuni neraka makan la'akilu min syajarin min zaqum, Allah terus sebut famali'u. Fa dekat sini. Ni namanya fa al-ataf. Macam mana ulama kita tahu fa ni adalah fa al-ataf? Sebab dia tengok pada baris ni. Sebab itu penting kalau kita nak ada guru-guru agama ni, dia sangat detail. Baris tu baris salah tu. Ni bukan baris bawah, baris atas. Sebab baris tu memberi maksud. Okey. Kalimah famali'u ni dia adalah ataf kepada al-ma'tuf alaih. Pada kalimah la'akilun. Sebelum tu ada kalimah la'akilun. Baris yang sama, huruf yang sama ni. Okey. Sekarang ni bila kita baca kita faham. Lepas orang ni makan, dia terus penuhkan perut dia. Maksudnya dia bukan makan sikit-sikit, makan gelojoh. Makan sampai senak perut dia. Bila dah senak, kita tahan. Relax lah.
Tak, Allah kata fasyaribun. Gelojoh lagi sekali untuk dia minum satu minuman min hamim, daripada air yang panas mendidih. Okey. Jadi sebab itu bila orang dia faham kalimah by kalimah ni, dia boleh gambarkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Macam mana keadaan manusia ni makan dan minum di dalam neraka. Azab tu sepatutnya dibuat secara perlahan-lahan lah. Tapi Allah bayangkan dia makan dan minum tu dalam keadaan gelojoh. Azab tu bertambah-tambah. Okey, boleh? Ini namanya wawul ataf, faful ataf. Macam-macam lah. Ni dari sudut bahasa. Boleh? Sebab kalimah waw dan ni ada macam-macam jenis. Selalu kita dengar waw ni harfu jar. Kan, waw ni harfu jar. Huruf lepas dia mesti baris bawah. Kebiasaan. Tapi ada kalanya tiba-tiba huruf berubah jadi baris depan, baris atas. Selalu dia akan jadi wawul ataf. Kena tengok huruf sebelum tu. Itu memberi maksud yang sama. Okey, tak apa. Boleh tuan-tuan Okey. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran. Mereka makan dalam keadaan gelojoh sampai penuh perutnya. Kemudian mereka akan minum gelojoh dalam keadaan minuman yang panas mendidih. Okey, tuan-tuan nak tengok Al-Hamim ada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Panas macam mana tuan-tuan Al-Hamim ni? Panas dia macam mana? Tuan-tuan tengok kalimah Al-Hamim, tengok pada surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, ayat yang ke-46. Okey. Ayat yang ke-44, surah yang ke-44, surah Ad-Dukhan, ayat yang ke-46. Okey. Allah kata apa tuan-tuan? Qaghayil hamim. Okey, ini sambungan cerita tadi tu. Dia dah makan buah zakum, yang mana buah tu adalah seperti minyak tar yang panas, dimasukkan dalam perut sampai dia penuh perut dia, senak perut dia. Kaghayil hamim. Allah kata apa? Minyak tu dia akan mendidih seperti air yang sedang mendidih. Kemudian Allah sebut khuzuhu fa'tiluhu ila sawail jahim. Kata Allah Ta'ala, peganglah penghuni neraka ni, kemudian seret ke tengah-tengah neraka. Bawa dia pergi duduk tengah-tengah neraka. Kemudian Allah sebut thumma subbu, kemudian tuangkan fauqa ra'si, daripada atas kepalanya, min azabil hamim, daripada azab air yang panas. Kita boleh faham hamim ni dia bukan sekadar air panas, dia timah yang dicairkan. Okay, timah yang dicairkan. Tuan-tuan pernah tengok besi, aluminium ke besi ke apa, dipanaskan dia jadi lembek tu. Okey, itu al-hamim. Dia bukan sekadar jadi bahan minuman, bahkan dia akan dituangkan di atas kepala. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana hodohnya wajah penghuni neraka, sebab telah dituang daripada atas, dijadikan bahan minuman, kemudian dijadikan azab, dilecur seluruh tubuhnya, dituangkan al-hamim daripada atas kepala sampailah ke bawah. Lalu Allah kata apa? Dzuk, rasakanlah, innaka antal azizul karim, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Tuan-tuan nampak Allah perli. Kau hebat sangat kan dekat dunia kan? Sepatutnya Allah Al-Aziz dan Allah Al-Karim, tapi Allah kata penghuni neraka, engkau lah Al-Aziz, engkau lah Al-Karim. Kau ingat kau perkasa sangat, kau ingat kau kuat sangat, kau ingat kau mulia sangat. Sekarang rasakanlah azab di dalam neraka ni. Macam mana minumannya, macam mana hodohnya wajah kamu dihodohkan oleh Allah dengan Al-Hamim. Okey, itu antara yang kita boleh tengok. Baik, Al-Hamim lagi tuan-tuan. Nak tengok lagi. Tuan-tuan tengok surah yang ke-22. Surah yang ke-22, surah Al-Hajj, ayat yang ke-19. Okay, surah Al-Hajj, surah yang ke-19, surah yang ke-22, ayat 19, surah Al-Hajj.
Allah kata apa? Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan orang mukmin dan juga orang kafir yang bertengkar mengenai Tuhan mereka. Masa dekat dunia duk bertengkar. Engkau Tuhan ni lah, aku Tuhan ni, kau sembah lah ikut agama kau, aku sembah ikut agama aku, bertengkar. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Maka orang kafir akan dipakaikan kepada mereka satu pakaian yang dibuat daripada api neraka. Tuan-tuan bayangkan bajunya daripada api neraka. Kita dekat dunia tuan-tuan, cuba bayangkan, baju api neraka ni takkan baju kain fabrik ni. Dia mestilah pakaian baju besi kan? Sebab dibakar tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan pakai baju besi yang dipanaskan, pakai dekat badan. Kemudian tuan-tuan tanggalkan pakaian tu, apa jadi? Kulit kita ni akan melekat pada baju-baju besi tu. Contoh paling mudah, tuan-tuan masak air dicerek. Kalau hari ni orang pakai kowe tuan-tuan, tapi kalau dulu pakai cerek tuan-tuan, cerek tu dah panas, tuan-tuan pegang. Pegang je. Seminit. 30 saat. Tuan-tuan lepas. Kulit kita ni melekat dekat cerek tu. Bayangkan, ni adalah pakaian. Allah kata orang kafir akan diberikan pakaian daripada api neraka. Lalu Allah kata apa? Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dan dia akan disiramkan di atas kepala mereka dengan air yang sedang mendidih. Okey, air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Tuan-tuan bayangkan, baju dah panas, tuang lagi air panas daripada atas. Ini azab. Duk kita jaga muka ni, nak awet muda lah, nak putih lah, cocok itulah, cocok inilah, pakai krim siang malam. Buat maksiat tuan-tuan, Allah tambahkan azab. Sebenarnya ini comparison dengan ayat tentang Ashabul Yamin yang sebelum kita dah baca dah. Orang-orang penghuni syurga ni, wanita-wanitanya Allah bagi dengan diri yang baru. Gigi baru, kulit baru, rambut baru, kecantikan baru. Sampai kan, saya minta maaf sebut, dia kembali menjadi anak dara semula. Allah berikan semua kecantikan-kecantikan kepada mereka. Tapi bagi penghuni neraka, tak. Kamu akan menerima azab dan juga azab yang tak terperi. Okey, saya ada beberapa contoh daripada banyak kalimah Al-Hamim ni. Dan kebiasaannya Allah Ta'ala mengulang lebih kurang maknanya. Dia berikan minuman yang panas dan akan dituangkan air yang mendidih daripada atas kepala. Tuan-tuan kalau nak buat nota untuk tuan-tuan bacaan sendiri, silakan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok surah yang ke-10. Ni nota je, saya takkan buka. Saya tak payah buka. Cuba tengok je. Surah yang ke-10 ayat yang ke-4. Okey. Surah yang ke-10 ayat yang ke-4. Surah yang lain pula, tuan-tuan tengok surah yang ke-6 ayat yang ke-70. Ni tuan-tuannya bacaan sendiri. Kita nak tambahkan lagi maklumat kita. Macam mana keadaan Al-Hamim ni, Allah sebut banyak tempat tuan-tuan. Dalam rekod saya lebih kurang ada 10 tempat pengulangan kalimah Al-Hamim ni. Okey. Okey, tadi ayat 10, surah ke-10 ayat ke-4, ada juga surah yang ke-6 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-70. Tapi dalam Quran ada kalimah Al-Hamim yang tak memberi maksud air yang mendidih. Dia beri maksud yang lain. Contohnya apa tuan-tuan? Tengok surah yang ke-26. Okey, ini buka. Surah 26 ayat 101. Okey. Surah 26, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-101. Tuan-tuan tengok daripada ayat 100 tu. Allah kata apa? Fama lana min syafi'in. Maka kami tak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Wala sadiqin hamim. Dan kami juga tak memiliki sadiq, seorang kawan hamim yang akrab. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, nescaya kami akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kat sini tuan-tuan, kalimah hamim Allah merujuk kepada teman akrab. Betul tak? Tuan-tuan tak terjemahan kan? Teman akrab.
Kenapa kalimah hamim ni ada dua? Sebenarnya kalimah hamim ni memang merujuk kepada teman yang akrab. Okey, surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat yang ke-101 tu. Hamim air yang mendidih. Tapi hamim juga adalah teman yang akrab. Maksudnya apa tuan-tuan? Penghuni neraka ni, dalam neraka Allah, minuman air yang mendidih dan dicurahkan air yang mendidih ni adalah azab yang sering berlaku kepada mereka di dalam neraka. Boleh faham tak? Hamim ni maksudnya sahabat yang akrab. Rapat sangat. Tuan-tuan pergilah mana-mana dia ikut je kita ni. Tak kisahlah pergi mana-mana pun dia follow je. Rapat sangat. Tapi kalimah hamim juga merujuk kepada azab air yang panas di dalam neraka. Sebab Allah nak bagi tahu penghuni neraka dengan hamim ni tak boleh dipisahkan. Bagai aur dengan tebing, tuan-tuan. Bagai isi dengan kuku. Kamu takkan boleh lari. Mungkin saban waktu, kerapnya waktu dalam neraka, minuman air panas yang mendidih ni dengan dicurahkan daripada air yang mendidih ke atas kamu ni adalah benda yang rutin sangat. Sangat rutin. Paling minimum lah tu, kerap sangat. Boleh faham? Sebab itu Allah mengulang dua kalimah ni dalam bentuk yang berbeza. Boleh jadi hamim merujuk kepada sahabat yang karib, boleh jadi hamim juga adalah merujuk kepada air yang mendidih di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan? Boleh? Okey. Kemudian tuan-tuan, tuan-tuan nak tengok tak ayat-ayat ni? Saya ada banyak lagi ayat. Tapi nanti cukup kan? Nanti sebab di pengulangan banyak kali. Okey, tapi dalam banyak-banyak tempat. Okey, kemudian Allah sambung lagi tuan-tuan. Mereka ni minum segera tadi kan, minum dalam keadaan gelojong ni. Kemudian Allah sambung lagi. Macam mana cara penghuni neraka ni minum? Kata Allah, fasyaribun syurbal him, kata Allah. Macam mana gelojongnya penghuni neraka ni minum? Fasyaribun, mereka ni minum dalam keadaan fa. Allah gunakan lagi fa full ataf tadi. Ada huruf fa kat situ. Minum dalam keadaan cepat, tergesa-gesa. Okey, tergesa-gesa minum ni. Tuan-tuan boleh bayangkan tak air panas ni? Air panas ni minum tak boleh cepat tau. Minum tu bibir kita rasa melecur, lidah ni rasa keras. Tapi Allah kata penghuni neraka diberikan azab air yang mendidih, lalu dia minum dalam keadaan gelojo, cepat-cepat tuan-tuan. Syurbal him. Tuan-tuan tengok ayat 55 tu. Okey. Ayat 55 Allah kata fa kat situ. Dia lepas dia makan, dia terus minum. Gelojo Dan dia minum dalam keadaan cepat, kadar yang sangat cepat. Dan kata Allah, dia minum pula dalam keadaan syurbal him, seperti minumnya al-him. Him ni apa tuan-tuan? Him ni merujuk kepada unta yang berpenyakit. Okey. Unta ni kita sebut sebagai jamal, kita panggil ibil, itu unta, nama unta. Tapi kalau Allah gunakan ataupun orang Arab gunakan him merujuk pada unta, ini adalah unta yang berpenyakit. Contoh, unta ni kalau tuan-tuan tengok dia minum banyak tau. Minum banyak sebab dia minum dan dia akan simpan di atas bonggol dia. Dia boleh berjalan jauh tanpa minum berhari-hari, tak ada masalah. Itu unta. Bibir yang besar tu tuan-tuan, mulut besar tu dia akan minum. Tapi him, unta yang berpenyakit ni, dia minum tak berhenti. Sebab penyakit dia adalah penyakit kehausan. Dia minum tu rasa tak puas-puas. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Minum gelojo dan minum tu tak berhenti-henti. Maknanya, tuan-tuan bayangkan, hamim ni, dia air yang mendidih tau. Kita letakkan di mulut, belum minum, wap yang keluar tu dah hancurkan wajah. Tuan-tuan minum, dia hancurkan seluruh tubuh. Sekarang ni Allah kata, dia minum fasyaribun, minum dalam gelojoh ni. Dia gelojoh dan minumnya tak puas. Minum. Tuan-tuan bayangkan azab macam mana tuan-tuan? Minum macam ni dah hancur. Tuang daripada atas, hancur. Apa yang tinggal tuan-tuan? Tapi Allah kata hamim tu kawan karib. Dia takkan berhenti. Dia buat itu sepanjang waktu. Buat tu sahaja. Kalau kita dapat tengok tuan-tuan, ngeri tak ngeri? Ngeri kita tengok. Ya Allah, dah cukup lah. Jangan buatlah. Tolonglah. Kita rasa ngeri kan?
Tapi Allah membayangkan itulah keadaan azab bagi mereka yang melakukan maksiat kepada Allah. Okey, ini golongan ashabus shimal. Nampak tak comparison dengan ashabul yamin? Orang ashabul yamin ni cawan sahaja dah nikmat tuan-tuan. Ada cawan daripada kristal, ada air pula daripada madu, daripada susu, daripada khamar, macam-macam nikmat. Tapi penghuni neraka azab bertimpa-timpa, azab kepada mereka. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat yang ke-56. Pada ayat yang ke-56 tuan-tuan, Allah menyebutkan haza nuzuluhum yaumaddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, haza, inilah nuzuluhum. Kalimah nuzul, nuzul ni adalah kita sebut sebagai apa? Welcome drink hanya. Nuzul ni kalau tak dalam istilah bahasa Arab, dia adalah minuman yang diberikan nikmat kepada perkara-perkara yang baik. Orang tetamu datang rumah, kita akan beri welcome drink. Orang Melayu tak buat lah kot. Orang Melayu buat ke? Appetizer ni tak buat kan? Kita makan, nah ambil teruk makan nasi terus. Orang Melayu dia lebih pemurah tuan-tuan. Dia tak ada jamu-jamu sikit-sikit ni. Makan nasi terus. Tapi kalau ikut budaya-budaya lain, tuan-tuan boleh tengok dia ada manisan-manisan, dia ada minuman-minuman dulu, kemudian baru kita makan benda-benda berat. Jadi Allah kata dari sudut buah zakum, sebab tu dia panggil buah. Buah zakum ni benda yang ringan-ringan ni, dan air yang panas ni, hamim ni, dia adalah sebagai nuzul, welcome drink. Kamu sampai, tetamu, ni hidangan untuk kamu. Tapi Allah kata ini adalah makanan, welcome drink kepada ashabus shimal. Masuk neraka, itulah azab yang pertama. Tuan-tuan bayangkan, kalau ini azab permulaan dah macam ni dahsyat, azab yang lain macam mana? Azab yang lain lebih dahsyat lagi. Dah tak terbayang tuan-tuan. Tak terbayang dah. Masuk-masuk disimbah pula dengan air panas, hancur habis. Minum hancur pula. Makan buah daripada tar yang panas. Apa lagi tinggal tuan-tuan? Itu sahaja dah menambah azab. Azab yang akan datang kita tak boleh bayangkan dah. Okey, menambah-nambahkan lagi azab. Tetapi tuan-tuan, kalau kita perhatikan sini, sengaja Allah gunakan kalimah nuzul merujuk kepada penghuni neraka adalah sebagai ejekan, kutukan, dan juga sebagai satu cercaan kepada penghuni-penghuni neraka. Kan? Macam mak ayah kita lah. Dulu kita panjat pokok, tak boleh, tahu jatuh. Tapi ayah kita kata apa? Panjat lagi panjat. Teruskan lagi panjat, tolonglah panjat lagi. Kalau turun abah tak boleh lah, awak panjat lagi abah suka. Itu bukan galakan tuan-tuan. Itu sebagai satu perli kan. Kita diperli kan. Jadi Allah menyebutkan begitulah dengan kalimah nuzul. Okey, tuan-tuan nak tengok kalimah nuzul ni ada banyak tempat dalam Quran. Antara yang lain, tuan-tuan boleh tengok surah yang ke-18. Kita tengok surah yang ke-18, surah Al-Kahfi, surah 18, ayat yang ke-102. Surah ke-18, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-102. Okey. Bagi ayat ni tuan-tuan, Allah menyebutkan juga sebagai azab. Okey. Afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Maksudnya jadikan berhala. Ni hamba-hamba Allah ni, makhluk kan? Berhala ke apa ke, matahari ke, pokok ni semua makhluk. Apakah orang kafir sangka mereka jadikan benda-benda semua ni sebagai penolong selain daripada Allah, menjadikan sebagai Tuhan? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang kafir. Kalimah nuzul lagi sekali tuan-tuan. Sebab seseorang menjadikan makhluk sebagai Tuhan, jadikan berhala sebab ni tempat berlindung. Kan? Dia jadikan benda yang lain ni sebagai satu keselamatan. Allah kata nak selamat, ni tempat yang paling selamat, neraka. Allah gunakan kalimah nuzul yang selalunya merujuk kepada nikmat.
Tapi Allah gunakan di tempat yang sebaliknya adalah menunjukkan sebagai azab, perlian dan cercaan daripada Allah Ta'ala. Okey. Ada ayat-ayat yang lain tuan-tuan, Allah gunakan kalimah nuzul ni di tempat yang sepatutnya, merujuk kepada penghuni-penghuni syurga. Antaranya kalau tuan-tuan tengok surah yang ketiga, ayat yang ke-158. Surah ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-158. Silap lah saya. Mana ni? Sekejap silap. Silap tulis pula. Tak ada pula Tak ada Okey, tengok surah yang ke-37. Saya minta maaf, silap ni. Surah yang ke-37, ayat yang ke-62. Saya minta. Surah As-Saffat, surah 37, ayat yang ke-62. Oh, dia bersama juga. Tak payahlah tuan-tuan. Tak payah. Ni semua cerita tentang neraka je. Okey, yang nuzul merujuk pada syurga ada dalam beberapa ayat yang lain. Okey, tapi kalimah nuzul adalah merujuk kepada welcome drink, nikmat awal sebelum masuk ke dalam satu tempat. Okey, masuk ke satu rumah, diberikan hidangan awal. Ini hidangannya. Manis-manis mulut dululah. Cuci-cuci mulut dulu. Okey. Baik. Jadi Allah kata apa? Hidangan-hidangan ini, minuman-minuman ini adalah sebagai nuzul yaumaddin kepada penghuni neraka pada hari pembalasan. Di hari akhirat ini adalah azab yang paling awal yang penghuni neraka akan dapat. Okey, kita tak boleh bayang tuan-tuan macam mana azabnya. Okey. Baik, sebab itu tuan-tuan dalam bab akidah, bab rukun akidah ni, iman kita ni jaga sungguhlah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman pada qada dan qadar, beriman kepada hari akhirat ini adalah perkara yang kita kena betul-betul subur dalam diri kita. Okey, kita kena betul-betul jaga rukun-rukun ni. Sebab ini antara punca yang menyebabkan manusia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kita masuk subtopik yang baru. Okey, kita masuk subtopik yang baru. Subtopik yang baru ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hujah. Kenapa kamu tak percaya hari akhirat ya? Sebabkan manusia tak percaya hari akhirat, Allah datangkan hujah. Daripada dunia sekarang, kamu boleh nampak bukti ada ataupun tidak hari akhirat. Yang ini tuan-tuan banyak dah hujah Allah gunakan. Banyak hujah dah. Kenapa kamu tak boleh percaya hari akhirat sedangkan ini tanda-tanda, ini bukti-bukti yang nyata yang berada di depan mata kita. Bermula daripada ayat 57 sampailah ayat yang ke-62, Allah Ta'ala dah bentangkan kepada kita hujah-hujah. Kenapa manusia kena yakin adanya hari pembalasan. Okey, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-57. Tuan-tuan ada soalan ke sebelum tu? Ada soalan so far? Daripada Facebook pun tak ada. Okey. Baik. Ibu-ibu boleh? Boleh? Boleh. Okey. Baik, ayat 57. Allah Ta'ala menyebutkan, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu wahai manusia. Kami yang menciptakan kamu. Saya dah pernah sebut sebelum ni kan. Adakala Allah membahasakan dirinya dengan kata ganti aku. Ada masa Allah menggunakan kata ganti kami. Kalimah aku selalunya merujuk kepada hal-hal akidah, hal-hal penyembahan. Sembah aku. Wa ma khalaqtu jin, dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia illa liya'budun, melainkan untuk disembah. Okey, Allah gunakan kalimah aku tu untuk bab-bab berkaitan dengan akidah.
Tapi kalau merujuk kepada kekuasaan Allah, merujuk kepada rezeki dan sebagainya selain daripada akidah ni, Allah akan gunakan kalimah kami. Kenapa? Sebab nak tunjukkan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam Perdana Menteri tuan-tuan buat satu pengumuman, dia kata apa? Kami setuju 15 Oktober rakyat Malaysia boleh rentas negeri. Kita dengar. Dia gunakan kalimah kami. Yang cakap ni Perdana Menteri. Kami tu siapa? Perdana Menteri yang merujuk kepada belakang dia ada kabinet-kabinet. Ada ahli-ahli parlimen yang dah bersetuju buat keputusan dibenarkan rakyat Malaysia untuk merentas negeri. Kami tu adalah bukan nak kata dia ramai, Perdana Menteri ramai. Tak, Perdana Menteri seorang je. Tapi di belakang dia ada kerajaan yang telah mengeluarkan satu keputusan. Jadi Allah Ta'ala begitu juga. Ada masa Allah gunakan aku, ada masa Allah gunakan kami. Bukan nak kata Allah tu banyak tuan-tuan. Saya pernah jumpa tuan-tuan, benda ni kita rasa basic. Ada salah seorang daripada penonton kita bertanya saya secara personal. Penonton kita di sini tanya, apa beza kami dengan ni? Adakah kami ni menuju Allah ni banyak? Tak. Walaupun kita dah ulang banyak kali tuan-tuan, tapi ada juga yang tersalah faham. Okey. Sebab itu saya ulangi sekali tuan-tuan, sebab nak bagi tahu kami dekat sini adalah merujuk kepada di belakang Allah Ta'ala ada kerajaan, merujuk kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi Allah kata apa? Kami yang telah menciptakan manusia, iaitu menciptakan kamu. Falaula tusaddiqun, mengapa kamu tidak membenarkan? Maksudnya apa? Kalau kami yang menciptakan kamu daripada tak ada kepada ada, jadi kenapa kamu tak boleh benarkan ada penciptaan kali kedua? Kalimah falaula tusaddiqun, kamu tak membenarkan tu adalah tak membenarkan adanya hari kebangkitan. Kami ciptakan kamu, kamilah yang bangkitkan kamu. Itu logik, benda yang paling logik. Okey, benda yang paling logik. Tapi Allah Ta'ala tanya kita ni seolah-olah manusia ni tak boleh fikir. Kalau kami boleh ciptakan kamu, kami juga boleh bangkitkan kamu. Okey? Okey, sebagai contoh macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah, surah kedua. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-28. Mungkin ayat ni jelas untuk kita. Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 28. Tuan-tuan tengok ayat yang ini Allah kata apa? Kaifa takfuruna billah, mengapa kamu kafir kepada Allah? Wa kuntum, padahal kamu amwat, kamu mati. Pertama Allah sebut amwat, amwata. Saya tulis je lah tuan-tuan, amwata. Kedua Allah kata fa ahyakum, okey. Ketiga Allah sebut thumma yumitukum, yang keempat Allah kata thumma yuhyikum. Okey. Ni Allah tanya tuan-tuan pada manusia ni. Kenapa kamu jadi kafir? Dulu kamu mati. Amwat ni mati tuan-tuan. Mati. Kemudian Allah kata maka kami hidupkan kamu. Kemudian kamu mati lagi sekali. Kemudian kami hidupkan kamu. Amwat dekat sini tuan-tuan iaitu daripada kita ni tak wujud. Itu maksudnya mati. Amwat, mati. Tak wujud. Tulang tak ada, mata tak ada, apa pun tak ada. Jangan tengok kita tuan-tuan, mudahnya tengok anak. Anak kita dulu tak ada, satu pun tak ada. Tak ada. Daripada tak ada, mati ni, Allah kata fa ahyakum, kami hidupkan kamu. Ini duduk dekat alam dunia ni. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kamu, barzah. Summa yuhyikum, dan kemudian kami akan hidupkan kamu, akhirat. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni dua kali mati, dua kali hidup.
Yang ini dah tempuh tuan-tuan. Ini sedang tempuh. Ini bakal kita tempuh dan ini pun bakal kita tempuh. Okey, ini hakikat. Kita tak boleh nak nafikan. Sengaja Allah sebut kalimah amwat dekat sini tuan-tuan sebagai bukti. Sebab itu Allah kata walaula tusaddiqun, kenapa kamu tak boleh benarkan sedangkan nahnu khalaqnakum. Tuan-tuan tengok ayat tu. Kami ciptakan kamu. Daripada ni ke sini kami ciptakan kamu. Kamu yakin tak yakin? Kita nampak dengan mata kita tuan-tuan. Anak kita tak ada. Dah berkahwin ada pula anak kita. Daripada ni ke sini kita nampak. Tapi daripada sini ke sini kita tak nampak pula. Mustahil. Sebab itu Allah tanya. Walaula tusaddiqun, kenapa kamu tak boleh percaya pula adanya kat sini? Sebab benda ni dah terbukti. Logik tak? Logik. Okey, pertanyaan Allah ni tak boleh jawab, tapi adalah untuk kita berfikir. Okey. Baik. Kalau tengok pada tafsir tuan-tuan, Al-Imam Ibn Kathir sebut ayat ini adalah sebagai jawapan kepada persoalan-persoalan kepada golongan yang sesat, yang kafir dan juga yang etis. Kalau kita jumpalah dengan orang-orang yang macam ni, antara ni yang perlu kita timbulkan, yang perlu kita jadikan hujah, tapi mengikut kepada keadaan lah. Okey, macam mana? Betul ke ada hari kebangkitan? Kalau orang bertanya pada kita, salah satu ni, ini antara jawapan yang Allah berikan. Sebab kata Imam Ibn Kathir, ini adalah sebagai bentuk jawapan kepada mereka yang bertanya. Macam mana nak membuktikan adanya hari kebangkitan? Buktinya adalah macam mana kamu boleh hidup atas muka bumi ini, macam itulah kamu akan dihidupkan pada hari kebangkitan. Sebenarnya tuan-tuan, jawapan ini adalah menjawab kepada surah Al-Waqi'ah yang kita dah bincang sebelum ni tuan-tuan, pada ayat yang ke-47 tu. Ya Allah kata wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'usun. Kan dia kata apa secara konsisten, yaqulun ni fi'il mudhari'. Dia sedang bercakap dan dia akan bercakap sampai bila-bila, konsisten, degil sungguh. Iaitu dia akan tanya a idza, Allah ulang 3 kali persoalan dia, nak kata dia memang tak yakin. Allah kata a idza a inna awa'aba'ana tu. Ada 3 kali persoalan. Apakah kalau saya mati, saya jadi tanah, saya jadi tulang belulang, apakah saya akan dibangkitkan? Apakah bapa-bapa saya, datuk-datuk saya dulu pun akan dibangkitkan? 3 kali dia tanya tuan-tuan. Nak cakap konsisten. Saya memang tahu benda ni mustahil. Macam tu. Kalau kita duk tanya orang bertubi-tubi ni, sebab kita yakin dengan pendirian kita kan. Kita tanya dia, betul ke? Betul ke? Betul ke? Jadi Allah Ta'ala memberi jawapan di sini. Dan jawapan Allah mudah aja. Macam mana kamu diciptakan di dunia, macam itulah juga kamu akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Penciptaan kali kedua lebih mudah daripada penciptaan kali pertama secara logik. Tapi di sisi Allah Ta'ala, pertama ke, kedua ke, dia tetap yang paling mudah. Tuan-tuan faham tak? Jelas tak? Okey. Kemudian tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-57. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-58. Afara'aitum ma tumnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Afara'aitum ma tumnun. Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah, air mani yang dipancarkan. Afara'aitum, tu tuan-tuan, halif amzah tu tuan-tuan, itu adalah istifham, pertanyaan. Okay, itu adalah pertanyaan. Afara'aitum ma tumnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kamu terangkan kepada aku macam mana air itu dipancarkan. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
Kamu ke yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Sekarang kamu jawab. 3 kali pertanyaan tuan-tuan Allah tanya manusia. 3 kali. 3 kali manusia tanya Allah, tanya Nabi, betul ke kita ni mati, dah jadi tanah? Betul ke kita akan dibangkitkan? Betul tak bapak-bapak saya dia akan dibangkitkan? Allah tanya 3 kali. Allah tak jawab tuan-tuan. Allah suruh kita fikir. Aku dulu yang ciptakan kamu. Sekarang apakah aku tak boleh ciptakan kamu? Sekarang Allah kata, sekarang ni kamu tengok air mani yang telah terpancut tu. Kamu yang cipta ke ataupun aku yang ciptakan? Okey, dekat sini ada 3 kali persoalan yang Allah Ta'ala bertanya. Allah menjawab soalan dengan soalan tuan-tuan. Ni teknik juga. Kan? Ni adalah teknik. Saya dia dapat satu soalan tuan-tuan. Tapi soalan tu saya tak boleh jawab sampai sekarang. Dia kata macam ni. Macam mana kita nak kategorikan seseorang tu sesat? Dia kata, sebab si fulan ni buat kajian, kita ni pun buat kajian juga. Dua-dua ada bukti, ada kajian. Tuan-tuan faham tak? Dia katalah, kalau ada si fulan ni dia lahir sebagai agama lain, sebagai Buddha ke, sebagai Hindu ke, dan dia dah kaji, memang kuat dia punya iman dia, kata ni betul. Kita pula dalam bidang agama kita kaji, kita kata agama saya paling betul. Sekarang dua-dua kata dia rasa dia betul, dan dua-dua ada hujah. Sekarang ni macam mana kita nak lawan? Faham tak? Saya bukan tak boleh jawab dari sudut fikiran agama. Sekarang kita nak jawab tu dari sudut logik dia tu. Kan? Jangan kita ingat kita je betul, orang lain salah. Sedangkan orang lain pun belajar, orang lain pun buat kajian, orang lain pun jumpa bukti-bukti yang dia betul. Kan? Kita boleh je lah kata, kamu salah, yang saya ni betul. Betul, boleh kita buat macam tu. Tapi jawapan tu tak kena, tak menjawab kepada persoalan yang dia fikir. Ni orang mukmin ni tuan-tuan tanya ni, orang Islam ni. Macam mana kita nak cakap orang ni salah sedangkan dia pun dah ada bukti-bukti yang dia betul? Tuan-tuan kalau ada jawapan, tuan-tuan bantu saya. Kawan ni dia nak pergi US tuan-tuan. Dia nak balik US balik. Jadi sebelum dia pergi US ni, tak salah saya November kot, saya kena bagi jawapan pada dia. Saya risaulah. Pergi nanti lagi macam-macam dia punya macam-macam lah persoalan-persoalan yang akan berbangkit. Okay. Jadi salah satu yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita teknik di sini, ada soalan tak perlu dijawab, tapi dijawab dengan soalan yang membawa kepada manusia berfikir. Okey. Baik. Sekarang tuan-tuan tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayat yang ke-58 tu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka terangkan kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Ni Allah tanya pada manusia ni. Sekarang cerita pasal nutfah, cerita pasal air mani. Manusia rasa kita tak perlukan Tuhan sebab air mani ni ada dalam tubuh saya. Boleh jadi saya yang menghidupkan anak. Ini kalau tuan-tuan tanya pada agama-agama lain, dia akan rasa macam tu. Kan? Saya nak ada anak, saya boleh buat. Saya tak nak anak pun saya boleh buat. Dia rasa macam tu. Tapi Allah nak bagi tanya pada manusia, air mani yang ada dalam tubuh kamu tu siapa yang cipta sebenarnya? Itu soalannya. Memang air mani itu ada dalam tubuh kamu, tapi siapa yang menciptakan air mani itu? Itu persoalan yang manusia kena fikir. Okey. Lalu Allah tanyakan lagi, antum takhluqu, kamu yang cipta ke, am nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakan? Allah cipta ke manusia yang cipta? Kalau manusia cipta tuan-tuan, sayalah cipta anak saya. Tapi tak ada seorang pun mak bapak yang boleh confirm dia lahir anak dalam perut tu, dia tahu jantina laki ke perempuan. Berapa ramai ibu bapa yang nak anak perempuan tuan-tuan, lahir 5 lelaki. Berapa ramai yang anak lahir semua perempuan, tak ada lelaki tuan-tuan. Nak lelaki tak dapat. Kalau kamu yang cipta, kamu decide lah anak kamu nak lelaki berapa, nak perempuan berapa. Tapi boleh tak? Tak boleh. Berapa ramai yang takdir dapat anak tak sempurna sifat. Kalau orang semua kalau boleh dia nak anak ni sempurna sifat. Tapi tak ada yang dapat anak yang tak cukup sifat, yang ada yang berpenyakit dan itu dan ini, macam-macam. Sebab penciptaan bukan daripada kita. Penciptaan adalah daripada Allah. Okey, ini persoalan yang manusia kalau fikir deep sikit, dia akan dapat jawapan sesungguhnya ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Okey, ayat yang ke-60 tuan-tuan. Ayat yang ke-60. Allah kata apa tuan-tuan? Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah, nahnu qaddarna, kamilah yang telah menentukan takdir, bainakum, di antara kamu, al-maut, tentang kematian di antara kamu, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Okey, kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Kamilah yang menghidupkan kamu, kamilah yang mematikan kamu. Tak ada orang boleh lawan dan tak ada orang boleh challenge. Cuba tuan-tuan buka surah At-Tahrim. Cuba tengok. Surah At-Tahrim, surah 34. Betul tak? Bukan. Sekejap. Surah 5. Sekejap. Silap. Sekejap. 66, silap. Surah 66, surah At-Tahrim. Surah 66. Surah At-Tahrim, surah 66. Selepas surah At-Tahrim adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Kalau tuan-tuan perhatikan Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Mulk, tengok ayat 2 tu. Allah cerita tentang mati dan hidup. Betul kan? Allazi khalaqal maut tu. Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan manusia. Allah ending dengan apa tuan-tuan? Wa huwal al-aziz al-ghafur, kata Allah. Dialah Allah Tuhan yang perkasa dan Tuhan yang pengampun. Kenapa Allah kata dia perkasa tuan-tuan? Al-aziz kat situ. Jawapannya adalah pada surah At-Tahrim, surah sebelum tu. Tuan-tuan tengok pada 3 ayat terakhir. Surah At-Tahrim, surah 66, ayat 10. Surah At-Tahrim, surah 66, ayat yang ke-10. Kenapa Allah explain dirinya sebagai Al-Aziz? Bila Allah cerita aku yang menghidupkan, aku yang matikan manusia, ketahui aku ni Aziz, perkasa. Aku ni perkasa. Kenapa perkasa? Hujah dia kat sini tuan-tuan. Hujah dia, tuan-tuan tengok ayat yang ke-10 tu, Allah cerita tentang daraballahu mathalan. Allah berikan satu perumpamaan tentang kafarum ra'ata Nuhin wa mra'ata Lutin. Cerita tentang isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah kata apa? Dua-dua ni adalah isteri kepada dua nabi yang soleh. Tapi dua-dua isteri dia khianat, dua-dua masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Allah kata dua-dua isteri Nabi Nuh dan Lut ni masuk neraka. Nabi Nuh dan Nabi Lut tak boleh tahan kehendak Allah. Aku nak masukkan dia dalam neraka. Ada orang boleh halang? Tak boleh. Akulah Al-Aziz. Jadi Allah kata pada ayat surah Al-Waqiah, bimasbuqin. Aku tentukan hidup mati manusia dan tak ada orang boleh kalahkan aku. Bukan sekadar hidup mati, syurga neraka tu destinasi akhir pun aku yang mentakdirkan. Okey. Kemudian tuan-tuan, Allah bagi contoh lagi dalam surah At-Tahrim. Kamu tengok kisah Nuh dan Lut. Isterinya dua-dua khianat. Dua-dua masuk neraka. Nabi Nuh, Nabi Lut tak boleh tolong. Walaupun dua-dua Nabi ni saleh. Contoh kedua Allah kata apa? وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Sekarang aku bagi satu lagi contoh tentang isteri Fir'aun. إِذْ قَالَ رَبِّ بْنِي لِي إِنْدَكَ بَيْتًا. Kata Asiyah, isteri Fir'aun ni, wahai Allah, Rabbi bni li, ya Allah, bangunkanlah untukku indaka baitan fil jannah, di sisi engkau satu rumah di dalam syurga. Tuan-tuan nampak Asiyah tuan-tuan, dia duduk istana tau. Asiyah ni duduk istana. Tapi bila dia doa pada Allah, dia tak minta istana tuan-tuan. Dia kata minimum kau bagi aku rumah pun jadilah. Yang penting duduk dengan kau. Sebab tuan-tuan, rumah besar rumah kecil ni bukan penentu. Yang menentu bahagia atau tidak adalah hati orang mukmin. Kadang-kadang tuan-tuan kita naik kereta kecil, kadang-kadang lagi bahagia tuan-tuan. Berapa ramai orang rumah besar tuan-tuan tapi sempit. Sebab apa? Anak main handphone, mak pun main handphone, bapak main handphone.
Baik rumah kecil. Rumah besar semua buat kerja masing-masing, tuan-tuan. Kalau hati bahagia, tuan-tuan, naik kereta kancil pun okey. Kalau boleh gear tu nak cabut, tuan-tuan, nak duduk sebelah suami. Kalau ikutlah, sebab bahagia sangat. Kecil besar bukan penentu. Sebab itu Asia dah duduk istana dah ni. Rakyat dia menyembah mereka. Tapi bila dia berdoa pada Allah, Rabbi bnili baitan indaka baitan fil jannah, ya Allah, kau bangunkan aku satu rumah pun jadi dah dekat syurga kau. Dah itu aku nak. Yang penting aku duduk dengan kau, ya Allah. Aku tak nak istana, aku tak nak sesiapa. Tapi Allah bagi tahu contoh kat sini, tuan-tuan. Firaun, suami yang diumpamakan paling jahat. Firaun ni adakah dia paling jahat, tuan-tuan? Ada yang selevel dengan dia, tuan-tuan. Cuma dia adalah watak yang Allah berikan contoh. Dia yang paling zalim, tuan-tuan. Isteri dia pun dia tak boleh halang Allah untuk masukkan ke dalam syurga. Kan dia terbalik, tuan-tuan. Kalau Nuh tadi dia soleh, isteri dia khianat, dia tak boleh halang Allah masukkan isterinya dalam neraka. Isteri kita, suami kita jahat mana pun, sayang tetap sayang. Betul tak? Tapi Allah kata dua-dua tak boleh halang, sebab aku Al-Aziz. Tak ada orang boleh halang. Tak ada orang boleh kalahkan aku. Sama macam Firaun, walaupun dia zalim, walaupun dia paling berkuasa di negaranya, isteri dia aku masuk dalam syurga, Firaun boleh halang tak? Tak boleh. Okey, Firaun pun tak boleh halang Allah Taala, sebab Allah Al-Aziz. Dan yang ke-12, tuan-tuan, pada ayat surah Tahrim ni Allah kata apa? Wa Maryam ibnata Imran, dan juga tentang Maryam putri kepada Imran, allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal fanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala cerita pula tentang Maryam, ibu kepada Isa, yang mana Maryam ini dia adalah wanita yang ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatan kemaluannya. Dia tak pernah bersama dengan lelaki, tetapi Allah kurniakan dia anak. Walaupun masyarakat memandang serok kepada Maryam, ni mesti anak zina ni mesti anak haram ni. Orang tuduh dia, tuan-tuan, wanita terkeji, wanita terkutuk, ahli neraka dan sebagainya. Tapi tak ada orang boleh halang Allah kalau Allah nak masukkan Maryam ke dalam syurga. Satu negeri dia kata Maryam ni jahat. Satu negeri kata Maryam ni adalah wanita yang terkeji, yang dia ni jenis murahan. Tapi tak ada orang boleh halang Allah masukkan Maryam dalam syurga. Nak kata Allah Al-Aziz, di situ merujuk kepada bimasbuqin pada surah Al-Waqi'ah. Allah tentukan qadar, takdir hidup mati kita, dan tak ada orang boleh halang Allah. Kamu anak raja ke? Allah boleh matikan kamu raja, dan kami boleh matikan anak kamu sebagai anak raja. Anak raja, pergilah hospital paling canggih pun, berubatlah macam mana pun doktor pakar, tak ada orang boleh halang kematian di sisi Allah Ta'ala. Itu antara Allah Ta'ala suruh manusia berfikir. Kamu percaya atau tidak hari kiamat? Kamu tengok diri kamu sendiri, kemampuan kamu sampai setara mana. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, ada dua kalimah, tuan-tuan. Satu namanya jama'ah, jamak. Satu lagi namanya hasyara. Dua-dua ni maksud yang sama, iaitu berkumpul, berhimpun, sama. Okey. Tapi, tuan-tuan, Allah sebut di hari akhirat dikenali sebagai mahsyar. Mahsyar, tempat berhimpun. Tempat berhimpun. Mahsyar ni tempat berhimpun. Tapi kenapa Allah tak gunakan kalimah ni sebagai tempat berhimpun? Jamak ni, tuan-tuan, berhimpun dari sudut kerelaan. Kita datang kat sini rela, tuan-tuan. Abang Adil datang rela kan? Okey, kalau guna kalimah jamak ni, macam kita lah, masjid jami' lah, solat jamaah lah, datang dalam kerelaan, kita nak berhimpun, bercampur. Tapi kalau hasyara, dia berhimpun dan berkumpul dalam keadaan terpaksa. Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu semua kena himpun. Siapa suka, tuan-tuan, dihimpunkan untuk nilai kita punya amalan? Contoh kita jumpa dengan bos, kita tahu kita buat salah. Dalam hati kita, ya Allah,
Memang macam-macam kita dah terfikir, kena buang kerja ke, tolak gaji ke, sebab kita buat satu salah ni. Bayangkan di hari akhirat, kita datang dengan ingatan kita buat semua kejahatan. Semua kejahatan yang kita buat kita ingat. Sekecil-kecil jahat, sebesar-besar jahat, semua kita ingat. Kita nak jumpa dengan Allah, tuan-tuan. Nak ke tidak? Kita takkan nak. Tapi Allah kata ini adalah mahsyar, tempat berkumpul secara paksa. Kamu suka ke, kamu tak rela ke, semua akan dikumpulkan. Dan di situ merujuk kepada Allah ni memang bimasbukin dalam surah Waqiah. Dia tak mampu dikalahkan. Firaun boleh tak challenge Allah? Aku tak nak pergi ya. Allah kata ni mahsyar. Ini tempat berkumpul. Suka tak suka, kamu kena datang. Kamu kena akan duduk di sini juga bersama dengan orang lain. Ada orang tak boleh paksa kita, tuan-tuan. Kita nak buat apa yang kita suka. Tapi Allah menjamin di sini kuasa Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh mengelak daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik, kita habis sampai ayat 62, tuan-tuan, sikit lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ya, Okey, Allah Ta'ala kata apa? Ala an nubaddila amthalakum. Allah kata untuk menggantikan kamu dengan orang-orang seperti kamu. Maksudnya Allah boleh matikan kita, Allah boleh gantikan dengan kaum umat yang lain, tuan-tuan. Dan kita menjadi saksi. Macam mana dahulu ada kaum Nabi Lut, semuanya musnah, tuan-tuan, ganti dengan kaum yang lain. Kadang-kadang, tuan-tuan, saya bila baca sejarah, baca sirah Nabi, tuan-tuan, saya terbayang macam mana ni sahabat-sahabat Nabi ni, kita nampak watak-watak dia. Ni si fulan, ni anak lelaki, ni saudara. Semua family tu mati, tuan-tuan. Allah naik generasi baru. Kita pun macam tu juga. Bila kita tengok keluarga kita, kenalan-kenalan saudara mara kita macam tu juga. Semua ni ada. Tapi satu masa Allah matikan semua, Allah gantikan dengan generasi yang baru. Jadi Allah kata an-nubadila amsalakum. Aku nak gantikan semua ni, tak ada masalah. Wa nunsyi'akum, dan aku menciptakan semula keadaan balik. Aku boleh gantikan dengan orang yang lain pula, menciptakan kamu pada hari akhirat. Fi ma la ta'lamun, dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Macam mana kita semua dimatikan, digantikan dengan generasi baru, macam itulah Allah akan matikan kita dan Allah akan bangkitkan kita di hari akhirat. Itu bukan satu masalah besar di sisi Allah. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah nunsyi'akum ayat 61. Kalimah nunsyi'akum ni, tuan-tuan, daripada kalimah ansya'a. Ansya'a 61. Kita dah belajar banyak kalimah, tuan-tuan. Kalimah menciptakan, ada kalimah khalaqa. Daripada tak ada kepada ada, itu namanya khalaqa. Ja'ala, daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ansya'a apa pula, tuan-tuan? Okey, saya tulis. Inilah, tuan-tuan. Kita ada kalimah khalaqa. Bila Allah kata khalaqa, kita faham dah. Daripada tak ada kepada ada. Kalimah ja'ala, daripada sesuatu yang lain ke bentuk yang lain. Kalimah ansya'a. Ansya'a ni, dia sama macam ja'ala juga. Tapi ja'ala untuk yang ghairu akil, makhluk yang tak berakal. Tapi ansya'a adalah kepada perubahan daripada sesuatu ke sesuatu yang lain untuk makhluk yang berakal. Kenapa Allah gunakan ansya'a? Sebab Allah nak kata kita ni diciptakan daripada nutfah, daripada air mani. Objek lain, tuan-tuan, berubah menjadi al-insan, menjadi manusia. Sebab itu Allah gunakan kalimah ansya'a. Kalau Allah gunakan kalimah khalaqa, kita ni daripada kosong kepada ada. Kalau Allah gunakan kalimah ja'ala, daripada pokok digantikan menjadi meja kayu ke apa ke, itu kalimah ja'ala. Jadi ansya'a ni kita dah faham dah. Daripada sesuatu ke sesuatu yang lain. Daripada air mani berubah menjadi manusia. Kalau tengok air mani, tuan-tuan, dia tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada kemaluan, tak ada apa-apa pun. Tetapi bila dia sempurna,
dia berubah menjadi bentuk yang lain, dan di situ membuktikan kekuasaan Allah Taala. Akhir sekali tuan-tuan, akhir sekali, walaqad alimtumun nash'ata, Allah guna lagi sekali kalimah nasya'a itu. Dan sesungguhnya alimtumu, kamu telah mengetahui, nash'atal ula, penciptaan yang pertama daripada kamu sekarang ni, daripada tak ada sekarang dah duduk dekat dunia dah ni. Falaula tuzakkarun, maka Allah kata, mengapa kamu tidak mengambil pengajaran untuk penciptaan kali kedua. Ni hujah Allah Ta'ala kepada kita, dan kita kena lihat hujah ini untuk menyuburkan lagi keimanan wujudnya hari akhirat. Kalau kita fikir-fikir tuan-tuan, kita tak boleh bayang macam mana keadaannya. Tapi di sinilah sebagai salah satu bukti adanya hari akhirat. Macam mana tuan-tuan perhatikan kehidupan manusia ni daripada tak ada kepada ada, maka begitulah kewujudan kita di hari akhirat. Daripada kita mati nanti, dibangkitkan semula di hari akhirat. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah nanti masa yang akan datang kita akan sambung lagi pada ayat-ayat yang berikutnya, insyaAllah. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada? Okey, kalau tak ada, insyaAllah kita berhenti di sini. Semoga Allah Ta'ala terima amalan kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.